Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair, amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayusibu ummati da'ul umami ya Rasulullah wa ma da'ul umami al-ashar wal bataru wat takasur wat tanajush fid dunya wat tabaghut wat tahasud hatta yakuna al-bakhyu aw kama qala, rawahu Imam Al-Hakim. Yang saya hormati Ayahda Tuan Haji Umar Yusof dan Cikgu Rosli Bashar. Yang dihormati staf-staf Barisan Asatizah, guru-guru saya di Murtada Dakwah Center, Ma'had Integrasi Madat. Tak dilupakan barisan kru-kru lain yang terlibat. Kita ada hari ini geng-geng yang tukang masak. InsyaAllah sedikit rezeki, kita ada lebih kurang 1000 pack, kot 1000 pack makanan yang kita masak saat lagi. Maklum-maklum habis, tuan-tuan muslim-muslimat habis pengajian. Setiap minggu insyaAllah kita usahakan ada makanan yang kita masak sendirilah, dia masak dapur di belakang tu. Yang ada makan, yang tak ada bawa lalu pediam mata adalah sekali lagi. Mana? Sebab alhamdulillah seminggu tak main kelas, beranak ramai. Ingatkanlah undian tu, ya. Dan tak dilupakan ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam kebaikan. Walaupun hari Sabtu ni peak hour sibuk, masing-masing nak urus rumah tangga, nak bersih rumah lah, nak tengok anak-anak waktu ni lah, nak tengok laki kadang-kadang seminggu dah tak tengok, hilang gigi ke, misai dah panjang tak kerat ke, ni baru nak tengok, tiba-tiba lah nak main kuliah pula dah. Maka Allah mempersibukkan manusia ini dengan dua jalan. Yang pertama dengan jalan yang memberikan kebaikan. Bagi kita masa main mengaji itu kebaikan. Yang kedua, mungkin Allah mempersibukkan hambanya dengan melakukan pada barang-barang yang tidak berfaedah. Maka doalah, minta-minta mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan kebaikan, insya-Allah. Pertama dan selamanya kita panjatkan mudah-mudahan dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nilai nikmat kepada kita semua, insya-Allah. Hadirin muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah di penghujung kuliah sekali kita akan murajaah baca rumah masing-masing dah, ayat 1 sampai ayat 5 daripada surah Kahfi. Kita baca dulu pengajian kitab kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan, insya-Allah. Kita sedekahkan dua Al-Fatihah wa Al-Marhum.
Yang pertamanya buat baginda Nabi SAW dan almarhum, khususnya kepada almarhum Ustaz Murtada, dengan asbab aspirasi beliau hari ini kita berada di tempat ni. Asalnya dulu ni sungai, apa ni, hutan, tapi dengan asbab beliau berhajat nak membangunkan, maka hari ini kita dapat berhimpun ramai-ramai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik tuan-tuan, sebelum saya nak mula baca kita, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saya kata tadi kita ada 15 hujibah dengan 11 rombongan berbeza. Yang pertama daripada Hawa Masjid Lunah, 44 orang. Daripada Muslimat Taman Kita. Taman siapa? Taman Depok, Taman Kita. Oh, nama dia Taman Kita. 88 orang. Mutazawwijah Salihah, 50 orang. Biro Hal Ehwal Muslimat Masjid Khariah Taman Tunku Jaafar, Negeri Sembilan. Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab, Perlis. Masjid Al-Bukhari Al-Ustaz, Mahat Tafiz Mukjizatan. Bayahan apa pun. 31 orang. Kuliah Duha Ulu Kinta, Sahabat Mengaji Jalanan Ukhuwah Tunku Putra Kulim, Helwa Taman Soga Batu Pahat Johor. Tu dia Johor mai, insya-Allah. Dan Pusat Pengajian Darul Syafiq Taman Ria. Kita ada 11 rombongan hari ni, dah ada yang belum sampai lagi, insya-Allah. Yang kedua, pengumuman, siapa yang bawa anak-anak yang nak pergi untuk hantar ke memanah, boleh terus transit ke sana. Tempat pemanah kita dah tambah dah peralatan, ada 10 busur dengan 300 anak panah, bagi sampai muntah lah, insya-Allah. Yang kedua, yang bawa anak kecil pula nak hantar pemanah mungkin tak sesuai, di sebelah kiri kita di depan rumah kucing tu kita beli kan. Kalau kita sewa satu mainan super-duper besar, hari maklum nak pergi pun boleh. Kalau belum lohong lagi terjun lah saya kan. Boleh kalau nak pergi ke sana pun boleh, tak ada masalah. Nah, dan yang ketiga, nanti tuan-tuan laluan nak balik, kita dah fikir macam mana tak mau bagi jam. Kadang-kadang sampai sejam nak keluar daripada sini kan. Jadi sekali lagi saya nak minta ibu-ibu ayah-ayah mohon kerjasama, ada laluan alternatif. Kenapa jadi jam? Sebab kita tunggu lampu isyarat ni. Jadi lampu isyarat ni dia akan jadi 1/4. So 1/4 apa? Dalam 4 minit, 3 minit kita akan buang masa menunggu. Jadi nanti ada satu laluan, semua sekali buat terus betul. Semua ambil belah kiri. Gerbang tu semua ambil belah kiri. Takkan sesat tuan-tuan. Takkan pergi ke Api Melaka, jangan risau. Straight je tuan-tuan, tuan akan jumpa jalan keluar bertemu dengan highway balik. Dia akan melalui terus itu lagi, dia jumpa straight sampai Kampung Jememah. Tuan akan perasan belah kiri Ustaz Wadi Anwar punya madrasah. Straight lagi, dan tuan akan jumpa balik Lencong Barat ni. Jangan tunggulah. Siapa tunggu, tumpah jadi dia. Baik tuan akan dia akan kesian ke orang lain. Ada orang maklum tu nak terkencing, dia tak terkencing lengkeng. Jadi tolonglah kita pakat lagi memohon kerjasama semua untuk bagi laluan tu lah. Dan yang keempat lagi, habis nak makan lah. Yang mana dan kita ambil lah, insyaAllah luk tu kita buat untuk 1000 orang lebih, saya rasa cukup lah, insyaAllah, mudah-mudahan. Jangan makan macam belah saka, makan untuk keperluan. Bubur cedok bukan main macam esok nak kiamat kau. InsyaAllah pada badan. Baik, jom kita sambung pengajian bacaan kitab kita, kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala, amin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, kita menyambung pada bacaan muka surat yang ke-10 pada bab dan ketahuilah olehmu, baris yang tengah tu lepas pada nombor 6. Dan ketahui olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu, yakni membersihkan segala anggota yang zahir. Tidak kita terbentir tu 5/8, 12/8 kita pergi mengundi. Kita sambung pada 19 hari bulan daripada hari ini. Kita berhenti pada bab zahir tu. Kita menyambung daripada segala perbuatan yang keji, supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati. Baik, apa tujuan pengajian pada ilmu tasawuf ini?
dia menjadi satu alat, yakni daripada membersihkan pada bab-bab yang dikatakan sifat-sifat yang keji. Apa sifat-sifat yang keji? Kita panggil sifat mazmumah. Lawannya adalah mahmudah. Sifat keji ni banyak. Pakaian pada sifat yang keji ini, di antara sifat keji yang pertama menjadikan maksiat pertama berlaku dalam alam adalah perasaan sombong dan tinggi diri. Ini penyakit pertama yang kena pada alam ini. Berlaku, kita tengok dalam dalilnya berdasarkan daripada suratul Baqarah, muka surat yang ke-6, ayat 34, 35, 36, Allah menceritakan tentang aba wastakbara wa kana minal kafirin. Keingkaran iblis, makhluk pertama yang berlaku khianat kepada Allah adalah iblis. Perasaan dia apa? Dia rasa dia lebih baik pada orang. Sebab tu ingat, biasanya kena penyakit ni pada orang yang belajar, bukan orang bodoh, bukan orang yang tak erti. Orang yang pandai biasanya akan terjebak ataupun terperangkap dengan penyakit yang iblis dah kena ni. Sebab apa? Berasa dia paling pandai, berasa dia paling mulia, berasa dia paling hebat. Dialah semuanya lebih. Sebab tu hati-hati. Ngaji 4-5 tahun balik dia kira rak semua, tok guru salah. Dalil yang dia tak jumpa, dia rasa dia je betul. Hati-hati. Sedangkan bacaan kita mungkin sangat-sangatlah terhad. Sikit je bacaan kita ni tak mana sangat. Syekh Ali Jumu'ah rahimahullah ta'ala, dia baca, hafizahullah ta'ala, Syekh Ali Jumu'ah ni guru kami kat Mesir dulu. Seumur hidup dia dah habis baca kitab lebih daripada 30,000 kitab. Hari-hari baca buku. Duduk dalam flat baca buku, dalam kereta baca buku, duduk kat kantin sambil-sambil nak makan baca buku. Hidup ni dengan baca buku saja. Guru-guru kita ni banyak menghabiskan masa mereka dengan ilmu. Saya tanya Ustaz Azhari terus, Ustaz baca buku sehari berapa banyak? Dia kata dulu dia wajibkan sehari 21 buku dibaca setiap hari. Tak baca habis, baca 5-6 muka surat, kali baca nahwu syarak pula. Ambil ni baca ilmu mantik pula. Ambil habis ni baca kitab fiqh pula. Dia kata banyak dia ulang baca kitab fiqh. Sebab tu Ustaz Azhari terus ni Allah bagi dia faqih dalam bab fiqh ni, dia lebih 20 buku sehari demam. Kalau kita ni tuan-tuan baca satu buku kecil tu kira kemas dah, rasa umur kepak dah kat belakang. Sebab tu hati-hati. Penyakit yang paling kena ni adalah orang yang banyak ngaji lah selalu kena. Tak boleh nak terima nasihat orang. Even dalam kalangan asatizah sendiri pun tegur orang sedap. Tegur macam ni, macam ni, macam ni. Tapi kalau orang tegur dia, oh tuan-tuan melenting masuk. Kerana saya pesan untuk diri saya jugalah. Mudah-mudahan jadi orang yang boleh menerima teguran. Sebab penyakit pertama yang kena kepada iblis laknatullah ini adalah penyakit rasa diri dia lebih. Ujub itu timbul, sombong itu timbul, merasakan dia lebih mulia kerana diciptakan daripada api. Dia lebih mulia lah dari segi kedudukan dia. Nabi Adam AS diciptakan daripada tanah. Mana mungkin dia dari segi ketua malaikat nak sujud, membuatkan rasa keingkaran dan rasa dia paling besar. Maka sebab tu untuk rekod setakat dalam bahan bacaan saya jumpa, rasa baru satu malaikat sahaja yang ingkar kepada Allah. Yang lain semua taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu kenapa betulkan satu perkataan semalam saya sebut perkataan minggu lepas saya sebut dalam Tanyalah Ustaz. Lalu kita guna bila tengok benda-benda kemalangan, benda-benda yang tak best, kita sebut apa? Minta simpan 44 malaikat. Pernah dengar ada ayat tu? Ni mursal-sal ni diturunkan sanad daripada nyang kepada tok kepada ayah kepada mak kepada anak kepada cucu kepada cicit kepada puit kepada apa pula tak?
Piot. Bubur lah benda pun. Pernah dengar ada ayat minta simpang 44 malaikat? Benar kan? Bukankah ayat itu boleh mengundang pada khosaknya akidah? Dalam segi perkataan kita boleh khosak akidah sebab hanya satu je malaikat yang pernah berkhianat kepada Allah. Adapun yang lain ni semua melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi balas 44 tu, maklum mana yang buat ni. Ana kenapa betulkan? Bila tengok bala musibah benda-benda yang tak best ni, kita kena baca apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Betulkan lepas ni. Ada orang ingat perkataan Inna lillah wa inna ilaihi raji'un ni adalah untuk orang mati saja. Dah, apa-apa musibah dan bencana yang kita tak mau kena, maka minta agar dibacakan dengan isti'azah itu. Maka tujuan pembelajaran ilmu tasawuf ni apa? Nak buang perbuatan yang keji, yakni sifat-sifat mazmumah, supaya ada ia menyampaikan, bawa kepada tujuan ini, menyampaikan ia tujuan kepada membersihkan hati. Semua kita duduk dalam masjid ni buat dosa belaka. Semua kita dalam masjid ni ada kesalahan belaka. Maka tak perlu dipandang kepada orang lain yang mungkin kita rasa dia pernah melakukan maksiat yang kita tahu, kerana maksiat yang kita buat ni Allah tak bagi orang tahu je. Itu je. Dia buat salah, mencuri kena tangkap, berzina kantoi, buat kesalahan-kesalahan tertentu yang kita nampak kesalahan dia. Maka apa yang kita nampak dan apa yang kita tak nampak itu lebih banyak. Macam tu juga pada kita ni. Yang orang tahu mungkin 1/10 sahaja. Tetapi yang 9/10 itu adalah disimpan dalam diri kita kerana Allah memelihara aib kita. Kalaulah Allah menzahirkan sekalian aib dan perbuatan keji kita, maka nescaya tak ada orang yang nak pergi keluar ni. Sebab apa? Malu. Maka sebab tu jangan memandang orang dengan pandangan salah dia. Aisyah radhiyallahu anha pernah datang seorang sahabat namanya Sayyidina Abdullah Al-Jadali radhiyallahu anhu. Disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, himpunan Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Ketika mana Abdullah Al-Jadali datang bertemu dengan Aisyah, ditanya, "Wahai Aisyah, apakah akhlak Nabi?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fi aswaq wala yajzi bi sayyi'atin sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfahu." Yang dikatakan akhlak Nabi ni lam yakun fahishan wala mutafahishan. Nabi tak ada perangai keji dan Nabi takkan mencari kekejian orang lain. Bahasa mudah, tak payah duk gatai nak selongkap salah orang, kerana pasti kita akan jumpa. Ibu-ibu nak senaraikan kekurangan ayah-ayah, berlambak duk ada. Ayah-ayah nak senaraikan kekurangan ibu-ibu, banyak yang kita ada. Kita nak cari salah kawan-kawan kita, banyak ada. Nak cari kesalahan anak buah kita, banyak ada. Nak tulis kesalahan majikan kita, guru kita, banyak ada. Maka jangan dipandang pada kekurangan, kerana sifat manusia itu bersifat kepada kekurangan. Waktu bila nak cari salah orang ni syok. Tengok orang politik kan, contoh. Alhamdulillah lah, minggu ni dah mula reda sikit. Kita 2 minggu semak bala kan, buka media sosial kok mana pun. Tak habis-habis rasa macam budaya. Kita mengharapkan satu budaya yang lebih matang lah kita harapkan. Banyak kita tengok ada je yang perwakilan yang tak perlu pun memburukkan orang, gaduh sana sini, fokus kepada kebajikan dan pembangunan. Saya duk kata lah, saya kenal Ustaz Ali Khazali, saya tak pernah tengok dia nak kata kat orang, kutuk orang. Saya jemput dia mai hari ni, kita pergi ke lapangan, insyaAllah ada sifat. Tak ada kata kat orang. Saya belajar sekali dengan Ustaz Ali, tertib dia, lagi tertib pada kita. Waktu mengaji kan, dengan guru kami, tertib. YP, bukannya cahaya. Dia ada sekolah. Sekolah ni beribu orang belajar. Tapi rendah diri situ. Pak mentor saya setiap usaha dia.
Kalau nak jadi wakil rakyat lagi sekali ni, benda pertama anak-anak buah ni suruh buat, ustaz, perbaik rumah dulu. Dia tak perbaik rumah sendiri, dia tak mau. Dia kata patutnya dia tak mau lah petani kali ni, dia nak fokus pada sekolah. Tapi pimpinan minta juga. So, dia berkata sebelum dapat apa-apa peruntukan ni, ustaz, buatlah ustaz ada duit, buatlah. Jangan lot ni, kesian kat anak-anak bini. Nak cari orang yang tak mau. Dalam dia berjuang ni, tak mau dia kata ke orang, tak mau dia kutuk orang. Sebab tu jangan gunakan media sosial sebagai ruang untuk kita berbalam dengan orang, rugi. Sebab apa yang kita kata tu belum tentu betul. Takut dia hanya kebetulan. Kalau salah, dikira sebagai buhtan ataupun menuduh orang buat benda yang tak betul. Maka tu sifat kecil. Sakhaban fi aswaq, Nabi kata. Perkataan-perkataan kita yang boleh merosakkan orang, maka hati-hati. Maka tujuannya adalah membersihkan hati. Daripada apa? Sifat-sifat kecelaan. Apa justifikasi sifat cela ni? Justifikasi kepada sifat cela ni adalah benda-benda yang bahasa mudahnya kita nak faham, apa yang kita tak mahu orang buat kat kita, hak tu sifat cela. Tuan-tuan suka ada orang kata kat tuan-tuan? Tak. Suka ada orang mengumpat kat kita? Tak. Suka ada orang fitnah kita? Tak. Suka ada orang ambil kesempatan ke atas kita? Tak mahu. Maka semua benda yang kita tak suka berlaku pada kita, jangan kita buat pada orang. Sebab dunia ni Allah susun cantik dah. It's not what you give, you get back. What you give, you get more. Bukan apa yang kita buat, kita akan terima balik. Tetapi hukum yang Allah telah tetapkan, apa yang kita buat, kita akan dapat lebih daripada tu lagi. Kalau bukan lebihannya di dunia, maka taburan kelebihan itu Allah akan bagi di akhirat. Yang tu kena hati-hati. Banyak. Orang yang duk kata kat kita, tuan-tuan ingat balik, ni semua dalam masjid ni mesti ada sejarah-sejarah yang orang pernah dulu kata kat kita gila-gila. Kami, sembilan beradik kami dulu, ayah saya hantar semua sekolah agama rakyat ni, sekolah agama dari tepi ni. Dulu tak ada sebesar ni, dulu sekolah tu kira daripada zaman duk dekat bank rakyat, tengah pekan dekat bank rakyat dan tengah pekan tu, sekolah agama Andaris batch yang pertama kakak saya lah, kakak saya Ainul Mardiam yang sulung sekali. Batch pertama tumpang dekat situ. Daripada sana bila ada tanah orang wakaf tanah di sini, barulah Syekh Fakhur Razi pengasas sekolah agama Andaris tu pindah. So kami bila kakak saya sulung nombor 2 sampai adik saya bossu dah habis dah lah, generasi kami dah habis dekat sana. Jadi bila sekolah agama rakyat tahun 90-an ni tuan-tuan, ibu-ibu ayah tahulah kan zaman tu kan sekolah agama rakyat, pondok tahfiz ni biasanya hak jadi rabui tak empuk je orang tak tahu rabui tak empuk. Hak mengaji tak boleh belong dah, memang sesi otak tak bersama pergi semih ni bagi tokok-tokok dengan betul-betul tak boleh buat apa dah. Hak baru hantar pergi. Biasanya hak nakal-nakal lah hantar. Jadi hak cerdik-cerdik ni pergi mata mamu, pergi tempat-tempat yang dah firm. Jadi saya masih ingat ni, kalau ayah saya dulu selalu kena orang kampung. Kan semua lah ada yang jenis mulut tak ada insurans ni. Mulut jenis besiak ni. Oh, dia pun jenis kancin lah. Even kalangan adik-adik main jumpa ayah saya, dia panggil di. Anak hang nanti hak laki tak apa boleh jadi tok imam, yang perempuan takkan jadi tok Bilal, macam. Dia kata kok saya kena jadi tok Bilal ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar azan. Dan nanti tak boleh masuk universiti anak-anak hang sebab duk sekolah-sekolah macam ni. Lagi izin Allah mungkin berkat doa-doa orang duk kata tu. Dari segi pengajian saya rasa saya bukan orang pandai lah. Kakak saya mungkin, abang saya mungkin pandai. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah 99 beradik masuk universiti. Bukanlah ukuran berjaya tu masuk universiti, tapi apa yang dia doa yang tak elok dulu tu Allah bagi. Allah bagi. Sebab tu jangan duk kata ke orang. Jangan duk kata, jangan bandingkan kelebihan ataupun kekurangan anak kita dengan anak orang. Didikan kita kadang-kadang pada anak ni kita suka duk banding.
Kita tak nampak apa lebih pada dia, kita dok rosek apa kekurangan pada dia. Tuan-tuan, perbuatan sebegitu akan membuatkan kadang dia simput, dia akan datang rasa dendam yang kecil dalam diri anak-anak. Jangan duk banding anak nombor 2 dengan pertama, tak sama. Walaupun mesin botol stick sama, pok dia sama, berbeza cara dia pok. Kalau abang lah jadi macam abang kan, tak payah. Ada lebihnya pada abang, lebih fokus pada kelebihan. Tanya anak-anak dia nak jadi apa. InsyaAllah ke depan ni saya akan panggil tuan-tuan Bukman, anak tuan-tuan, kita buat satu test kepada anak, career pass, nak tengok anak ni dominan dia, cara pembelajaran dia apa. Dia ada visual, audio, kinestetik, digital. Cuba tengok anak kita kat mana. Kalau budak anak-anak yang kinestetik, tuan-tuan tak payah ajak dia dah pergi sana. Sebab dia suka kepada pergerakan, benda-benda yang bersifat aktiviti. Kalau anak-anak yang bersifat digital, biasanya dia suka belajar. Suka belajar bukan berarti pandai. Tapi itu adalah dominan dia suka. Kita buat test nanti bila hasil. Sebab madat memang kita buat, kita test pada pelajar-pelajar. Nantilah mungkin minggu, 2-3 minggu lagi tu kita tenang sikit tu. Bawa anak-anak cucu, kita buat test. Free kan, tak masalah apa. Saya bantu, saya punya pegawai HR, saya tengok saya ada tadi. Nah, sebab kita tak mau ada panggil celah ni. Benda celah ni senang je. Apa yang kita tak mau kena pada kita, jangan buat pada orang. Itulah penyakit celah. Kita tak mau benda tu kena pada kita, jangan buat dulu pada orang. Senang saja. Nah, kalau orang nak buatkan kita juga, mungkin tu ganjaran pahala Allah nak bagi. Rasulullah tak buat nanya kepada orang. Tapi orang buat nanya kepada Rasulullah kerana apa? Itulah jabatan pahala yang Allah bagi melalui jalan-jalan perbuatan orang lain kepada kita. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir, itu 7 anggota. Baik, dalam perbahasan kitab Penawar Bagi Hati ni, kita dah sebut dah. Kita akan berbincang, dia ada pembahagian kepada 3 bab. 3 juzuk pembahagian. Yang pertama berkaitan 7 anggota. Yang kedua bab jantung dan hati. Dan yang ketiga buat akhlak yang terpuji. Jadi pada bab yang pertama ni disebutkan dulu tentang 7 anggota yang perlu kita jaga. 7 benda yang ada pada tubuh badan manusia secara biasa, secara normalnya. Ada orang yang mungkin Allah bagi kekurangan dalam 7 anggota ini. Ada orang yang dilahirkan matanya tak nampak. Ada orang yang mata dia ada, tapi disebabkan kemalangan. Contoh macam Masyitah. Dia main itu di masjid kita. Saya bawa dia pergi jumpa Syekh Nur Asri dengan guru-guru kita yang lain. Dia kemalangan. Sama kemalangan dia macam saya. Kepala dia pecah belah sini sama. Mata saya pun dulu waktu mula-mula kemalangan tak nampak belah kanan. Sebab dia melibatkan saraf. Di sini dia 33 jahitan di kepala ni. Saya kena buat pembedahan plastik ni. Ni asal ni bukannya bukan betul ni. Ingatkan benda-benda semasa itu keluar jadi opa Korea kan. Keluar tengok sama. Ni sebab kena saya kena buat benar. Batu aksiden ni nampak terkurung. Batu aksiden tu dia terbuka. Nampak. So dia buat pembedahan plastik. Sama saya tengok, kesan dia pun sama. Cuma Allah uji dia lebih sikit. Luka yang berlaku di bahagian kepala dia tu efek kepada saraf mata. Dan mata dia dari segi perubatan dah disahkan 100% buta kekal. Dua-dua belah. Tak nampak tu. Kotak mata tu jadi kosong. Tak ada dah. Tapi waktu bawa pergi Syekh jumpa Syekh Nur Asri, Syekh Nur Asri bagi dah seorang pakar homopati. Dia doktor juga, Dr. Arsyad. Dia pegang pendam kuat senang kan. Dia tekan. Masyitah kata ada nampak cahaya mai. Sebab dia jadi buta, dia sebenarnya buta dia macam mana? Buta dia tu ada, kalau kita tutup mata, kita masih nampak hitam, tu kita nampak ada macam cahaya-cahaya, nampak gangguan-gangguan tu kan. Dia tak ada tu, dia jadi kosong. Kosong tu, mainlah suruh lampu ke apa, kosong. Seolah-olah macam mata tu tak ada. Macam tu. Tapi doktor tu tekan ke mana tau, tengok-tengok. Dia kan keluar air mata. Saya kata kenapa? Dia kata ustaz, saya dah berbulan tak nampak. Cahaya pun tak pernah nampak.
Atau mudah orang baru ni pun dia main lagi tu buat rawatan jumpa Sayyidina Asri sebagainya. Mudah-mudahan kita tahu lah kan keajaiban berlaku Allah izinkan. Sebab saya pun doktor kata waktu mula-mula dulu mata takkan belah kanan ni bukan kau fake lah sebab melibatkan saraf yang ganggu. Jadi selepas daripada setahun lebih tu barulah di cover nampak. Ni nampak balik. Saya rasa rabun. Saya 300 juga mata. Tapi saya tak boleh pakai spek, saya sakit mata. Tapi tak apa, dia pelan-pelan ni saya masih boleh baca lah. Yang ujung-ujung tu malu-malu orang belakang tu saya nampak malu buat cermat lagi jangan korang hidup. Lepas rambut-rambut tu nampak Allah isi nampak lah bila nikmat Allah masih bagi. Nah, maka 7 anggota pada tubuh badan tu kita akan bincangkan. Jadi Allah boleh bagi dan Allah boleh tarik, ataupun Allah tidak memberikan di dunia, Allah simpan di akhirat. Pernah ditanya, bagaimana pada orang yang dilahirkan dalam keadaan yang tidak sempurna sifat? Duduk sila tak lebar lah. Ya? Macam mana pada orang yang ketika mana dilahirkan dalam keadaan tak sempurna sifat, tak ada tangan, tak ada kaki, ada yang dilahirkan tangan dan kaki tak ada. Ada seorang sahabat saya tu tangan dia halus, ada besar ni tangan dia. Tengok Muhammad Syukri Ibrahim dekat Facebook, TikTok ni ada. Tangan dia halus ya. Dia ada 2 jari yang ikut. Kecil ya. Dan kaki dia pun pendek. Besar dia tinggi ni. Tapi usahawan, jutawan dia, insya-Allah. Beratus-ratus biji masjid dia pasang kapet. Bisnes dia buat kapet lah. Macam mana orang yang diberikan di dunia tu ada kekurangan, maka para ulama menulis orang yang dilahirkan tidak sempurna di dunia, maka Allah akan memberikan penyempurnaan di negara akhirat. Yang pasti pada kekurangan itu, maka hilanglah persoalan yang akan dia perlu jawab. Hisab dia dalam bab tu akan kurang. Hak kita 7 episod ni kena tanya. Ni 7 anggota ni kita akan dipersoal. Tanpa ada boleh lari. Pendakwaan akan berlaku. Baik, apa anggota dia? Yang pertama, mata. Nah, anggota yang pertama adalah mata. Yang kedua, telinga. Disusun ni juga mengikut daripada tertib yang mana selalu buat salah. Tertib mata ni hak paling banyak melakukan perbuatan-perbuatan hak tak senonoh ni, hak lok-lak berlaku ni mula dengan mata dulu. Nak kutuk orang kena tengok dulu. Jarang mata tak buka, kita hentam orang dulu. Tengok dulu dia pergi Nuri kahwin ni, dia kata ngantik tu hitam tu. Mata tu. Kalau tak nampak, dia tahu tak hitam tak putih. Nampak? Gemuk tu bini dia. Kata ada orang lain kau nak cari tu, jahat tu. Tak pandang orang jamu makan kat dia, patut buh paku kat dia tu. Jahat mulut dia main. Terai tu daripada anak 2 tahun lepas kahwin tu pakai terai sama. Bukan lah. Hang ni. Orang panggil memang kat kenuri, bukan memang jadi penganalisa rumah tangga orang. Mula dengan mata. Banyak maksiat lain berlaku ni mula dengan mata dulu. Yang kedua, telinga. Telinga ni sebab free dia dengar. Sebab tu orang kata, Ustaz, kami tak mengumpat orang, Ustaz, kami ni tak mau. Tapi kita suka dengar orang mengumpat. Dia ada dalam usrah dia tu, grup dia tu, geng makcik bawang tu. Dia memang dia tu menjawab jawatan bendahari je. Dia memang tak kata ke orang tuan-tuan, tapi dengan sebab keberadaan dia menjadikan nisbah mengumpat tu wujud. Sebab mengumpat ni dia kena ada partner. Tak boleh mengumpat seorang-seorang. Kalau cakap seorang-seorang, panggil orang gila. Bangun pagi-pagi duduk depan cermin, hantar dah. Ada tak betul? Sambil duduk make up kan. Lalu ni dia pun make up kan, dia pun suka buat live. Kalau mengumpat tak ada partner, dosa tak? Tak dosa kau orang, tak dosa. Sebab kita kata tak ada orang tahu pun, kita seorang kan. Tapi mengumpat ni, dia jadi syok bila ada orang. Patut orang tu pula, walaupun dia tak ada, dia balas, dia tambah ke apa, tapi dia layan. Tu no. Dia tu ya. Tapi tu tuan-tuan, menjadikan kawan tu dia syok. Bubuh lagi. Tu dia mengumpat. Sebab tu mengumpat ni dia macam buli. Orang main, kita kerat tu habis.
Orang main nak bully kita, kata, weh, hang uduh. Memang uduh pun. Hang gemuk, memang gemuk. Hang hitam, hitam. Lelah tak ada apa. Kalau tuan-tuan bila kita koyak, lagi dia syok. Bully ni, lagi kita koyak, lagi dia syok. Sebab dia ada satu penyakit dalam bully ni, lagi dia buat, dia rasa penindasan itu berlaku, lagi besar pembulian tu akan dia buat. Saya duduk universiti pertahanan, Allah. Waktu saya masuk dulu memang bully ni banyak lah. Cuma alhamdulillah lah saya tak kena bully dan saya tak kena bully orang juga lah. Kalau ada pelajar geng-geng, budak-budak yang lemah, yang orang selalu duk kena bully, biasa saya akan ambil dalam, saya akan letak dalam, saya ada badan, saya tubuhkan badan dakwah dan kerohanian. Saya biasa orang kena bully ni, dia akan bernaung di bawah tu. Saya tak pernah pukul orang pun, tapi alhamdulillah dekat JPNM dulu orang macam kenal Ustaz Isra, mereka tak kacau. Kalau orang ni budak Ustaz Isra ni selalu kacau macam tu lah. Jadi nak kawan-kawan ni dia duduk dalam tu. Jadi kami buat macam dakwah duduk dalam tu je lah. Adik Zulfarhan yang meninggal 2014 kan junior saya. Tak padan apa yang tu. Selepas daripada kes tu, alhamdulillah memang tak ada. Kes bully tu jadi turun mendadak. Memanglah nak latih jadi askar, tapi tak payahlah nak bully-bully, tak payahlah nak buat benda-benda tak sepatutnya. Dalam sejarah Islam pernah menawan 2/3 dunia, tak pernah dengar pula kes bully. Nak henga-henga, nak serika apa semua bala tu kan, tak perlulah benda-benda gitu. Even alhamdulillah dalam askar pun sekarang banyak pembaharuan yang dah berlaku pun. Kalau dulu tuan-tuan interview masuk dalam bilik dewan tu semua telanjang bulat, apa benda, apa ni orang nak jadi tazan ke apa. Tapi pembaharuan dah berlaku lah sekarang ni, dia panggil apa yang perlu ditengok saja. Even alhamdulillah waktu interview pun saya minta secara elok-elok. Waktu 2008 saya pergi interview di Camp Terendah. Untuk nak masuk UPNM tu kita ada interview 2 minggu di Camp Terendah. Nak masuk universiti sebagai kadet, tapi 2 minggu kita kena lari, berenang, semua banyaklah dia punya interview tu 2 minggu tahun nak lepas. Jadi waktu pergi mula-mula tu saya request, dia seorang dia kata ni kami masuk ni kena buka seluar. Nampak latu-latu yang keriput apa semua tu, kata kita tengok geli sangat kan. Kita nak benda nak tunjuk. Saya minta elok lah. Budi bicara. Boleh tak saya nak minta, saya normal tak ada apa-apa ni medical check up saya. Dia tengok, dia pun ada hati budi dia pun tak larang nak tengok orang, dia pun ada. Betul lah abang, minta cerai tu. Dan dia kata tak apa, buka, dia suruh pakai bosa je, okey lah, kita tak ada nampak, tak tolong sangat. Masuk dia sekejap. Minta lah, pelihara, protect aurat kita. Nah, ibu-ibu ni, para suami bila isteri dah mula mengandung, kalau boleh belanja private, belanja lah. Kalau dekat Sri Petani ni banyak entah yang murah-murah. Saya, kalau isteri saya, anak-anak saya dekat Puteri Ayu Medical Center, dekat belakang kata dia, tu paling murah lah. Saya tahu lah, saya buat survey dah, dia tahu yang paling murah, 2,000 lebih kan. 3 hari 2 malam saya package Dr. Ayu tu kan. Dan doktor yang sambut baby semua perempuan. Kalau dulu Dr. Zainal lah dulu yang mak. Mana daripada Dr. Ayu beli hospital tu, Puteri Ayu Medical Center tu, dijadikan hospital bersalin. Dan Dr. Farah, Dr. Ayu semua perempuan. Hinggalah sikit pelihara lah protect aurat. Kalau kata 2,000 lebih, sehari baru simpan RM10, 9 bulan, jarang mengandung ni sebulan dah beranak. Kan ada tempoh dia tu, disiplin lah. Simpan seorang RM10 sehari, 9 bulan ada 2,000 lebih, pilih bersalin. Ataupun request, anak pertama dan kedua saya di hospital biasa, 10 tahun yang lepas tu, saya request. Waktu tu baru balik mesej orang tak kenal apa lagi kan. Berlemuih lagi waktu tu. Saya pergi jumpa dengan VC yang duduk dalam tu. Boleh tak saya nak minta isteri saya, kalau yang sambut tu doktor perempuan, minta dengan cara elok lah. Mereka pun bukannya makan tepuan, nak tokok kita, untuk cengeng kan, tak ada. Saya minta elok tu, boleh tak saya nak minta tolong. Kita nak tolong apa adik? Jaga kaunter tu kan. Boleh tak saya ingat isteri saya dah masuk labor room, boleh tak kalau nak minta doktor perempuan? Boleh tak? Boleh tak saya, dia kata kau tengok lah, tengok ni. Kalau ada lagi ke abang.
Kalau tak ada, tak upaya lah, tak apalah, minta ikhtiar. Jaga. Waktu isteri tu confirm waktu tu dah nak beranak, mana nak fikir dah. Doktor tu main handsome pun hampa tak ada tengok dah. Kan? Jadi minta ni suami-suami lah saya pesan. Sebab apa? Kena prevent dulu. Protect. Sebab unsur yang pertama datang segala maksiat ini, dia punya ibu pejabat dia datang daripada mata, yang kedua baru telinga, yang ketiga datang daripada lidah, lisan, yang keempat datang dengan perut. Jadi kita akan bagikan deep one to one ni lah. Nanti kita akan cerita. Faraj, dia kemaluan. 6, yakni dua tangan. Dan yang ketujuh adalah 2 kaki. Dan hendaklah engkau ingat dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat. Nikmat ni apa? Segala bentuk benda yang Allah bagi, yang melibatkan benda yang kita seronok, itu nikmat. Bangun pagi, boleh celik mata, nikmat. Ada orang yang mungkin tak boleh bangun. Tuan-tuan jaga-jaga kena stroke. Hilang nikmat tu, Allah tarik nikmat. Maka sekalian benda yang Allah bagi yang kita rasa seronok ni, nikmat belaka. Nikmat masa lapang, nikmat. Nikmat kesihatan, nikmat. Nikmat boleh makan, nikmat. Ada orang tuan-tuan bagi makan apa pun tak lepas nak telan. Kita pantang lepas. Habis kan pinggan-pinggan dia boleh tokok kalau boleh. Tak dan habis dalam pinggan dia, dia minta dalam pinggan orang nak makan kulit ayam. Baik aku. Tu, Allah bagi nikmat boleh makan tu. Jangan buat main. Cuma jangan salah guna dalam nikmat ni. Setiap nikmat yang Allah bagi, the moment kita over mengambil dia dan kita pulun sungguh-sungguh, dia boleh jadi benda yang di-convert pula tak jadi nikmat. Makan bila berlebihan, boleh jadi obesity. Gula berlebihan, kencing manis. Cakap berlebihan, banyak salah. Kerja berlebihan, menzalimi hak yang lain. Hak kekeluargaan, hak sosial. Apa dia pun benda Islam ajar apa? Duduk pada pertengahan. Ambil sekadar perlu. Hiburan tak boleh banyak sangat. Tengok Hindustan, K-drama, daripada pagi sampai ke malam. Mayang pas ke mana, apa ke mana. Ngaji tak ada langsung. Tak boleh. Tak ada langsung pun tak boleh juga. Dua tertikak sejadah, duduk ratib yang hari. Tak boleh juga. Nabi pernah tegur seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia ni tuan-tuan, hidupnya dengan ibadah 24 jam. Tak ada masa dengan bini, tak ada masa dengan anak-anak, tak ada masa untuk keluar duduk dengan sahabat. Nabi tegur. Puasa hari-hari, Quran baca daripada isyak sampai subuh, tak berhenti. Bila Nabi jumpa dengan Abdullah bin Amr bin As, Nabi kata, bagilah hak kepada keluarga kamu juga, kepada tubuh kamu juga, masa. Maka Nabi suruh dia puasa selang setiap hari. Puasa Nabi Daud AS. Hari ni puasa, esok buka. Lusa puasa balik, tulat buka, tu sebaik-baik puasa. Kalau tak boleh puasa macam tu, ambil Isnin Khamis. Tambah dengan hari-hari putih. Hari-hari Abiat, 14, 13, 14, 15, 28, 29, 30 tu. Hari-hari putih, hari yang disunatkan berpuasa. Paling koman sebulan ambil 2 hari. Tu tak apa dah. Isnin ataupun Khamis, carilah mana-mana hari ataupun hari sempena hari tertentu. Sila. Kena cari. Akan bahawasanya Allah Ta'ala memberi nikmat, ia akan dikau. Daripada Allah datangnya nikmat dan kepada kita. Dan daripada dia jugalah akan menarik nikmat tersebut. Pemutus nikmat, segala nikmat adalah kematian. Pemutus nikmat kepada semua nikmat. Nikmat yang tadi mata lah, telinga lah, hidung lah, mulut, faraj, kaki, tangan. Pemutus dia adalah kematian. Mati habis terus. Sadaqallahul azim, maka terhazaflah segala nikmat di dunia itu. Iaitu segala anggota engkau kembali kepada 7 anggota tadi. Bersandarkan balik kepada 7 anggota yang kita akan bincangkan. Yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya. 2 benda tanggungjawab kita.
dalam amanah tubuh badan yang Allah bagi ni dua tanggungjawab. Yang pertama, tanggungjawab memelihara, jaga dia. Jaga ni ada dua. Jaga anggota tubuh badan ni ada dua hak. Yang pertama, jaga dari segi fizikal. Apa makna jaga dari segi fizikal? Jaga bagi kesihatan dia elok. Mata, cari makan makanan-makanan yang berunsurkan, bantu untuk mata ni boleh jadi elok. Dia ada banyak kan, kalau kita belajar dalam sains, adalah protein lah, ada zinc lah, ada nular, segala bentuk benda-benda tu semua ada sabit untuk gigi kuat. Makan apa? Orang tua-tua tu kalau perasan ada yang umur dah 60-70 gigi sempoi je, tak payah buat pergi pasar mereka-mereka lah, pakai apa semua, tak payah bubuh pun, tapi dia sihat. Dia tokok pinang lah, apa semua dia tahu khasiat-khasiat dia. Makan sirih lah, dan makan sirih dia tak nampak udun, nampak merah gigi macam ngantu pocong tu, tak nampak pun, tak nampak macam Dracula pun tu. Dia pun makan benda macam tu, tapi dia tak nampak berlemuan, dia tak. Saya tengok gigi dia pun bersih, kuat. Dia pun tak pakai pun, dia prudential dia. Dia tak apa tu yang gigi prudential tu kata kaful. Hampa apa miha ya, hampa benda dia tengok. Benda apa ubat gigi apa? Polident. Polident prudential. Marah saya dekat prudential kat kau lagi. Tak guna pun nak ubat gigi hak ganas-ganas tu. Allah pergi gigi elok putih. Sebab apa? Setiap daripada Allah jadikan makanan-makanan kita nak makan ni, dia ada dia punya kelebihan-kelebihan dia. Anak tinggi dapat makan kalsium. Anak mata cerah daripada kata kena makan dia lobak merah tu dah. Saya tengok dalam sains bukan lobak merah, dia benda-benda yang lain. Buah-buah ni banyak yang bagi protein dan zinc lah, kalsium lah. Carilah benda tu, tengok pada kesihatan kita trigger kat mana. Orang yang suspek kepada gout, dia kena rendahkan apa? Asid, urine acid. Biasanya urine acid dia banyak dekat mana? Seafood, daging. Rendahkan dah. Lepas tu kena pergi cek kesihatan. Nabi sebutlah hadis, Nabi kata apa? Wa an jismihi fima ablahu. Di antara hak yang perlu kita jaga pada tubuh badan ni adalah dalam bab jaga kesihatan bagi elok. Tu, memelihara tu. Jangan duk guna modal hidup cuma sekali jadi makan apa-apa. Banyak cantik Janganlah macam tu. Jagalah jasad tubuh badan. Tuan-tuan cuba tengok bagaimana Nabi SAW ketika umur Nabi berumur 54 tahun, tahun 2 Hijrah, 17 Ramadan berlaku peperangan Badar. Umur Nabi 54 tahun ketika tu. Nabi berada dalam perang Badar, bukan duduk di belakang, bukan pegang walkie-talkie, terus, bubuh. Bukan macam tu. Nabi duduk depan tu. Umur 54 tahun, kita duduk bayang. Hebat tu, kalau 54 tahun boleh duduk kat medan peperangan ni. Ketika berlakunya, selepas perang Badar, berlaku perang apa? Uhud. Tahun 3 Hijrah. Tuan-tuan kalau pergi dekat Madinah, kita mesti bawa pergi sejarah luar kan. Pergi kat kawasan Uhud tu, tuan-tuan tengok. Dahsyat tu kawasan tu no. Dia ada bukit memanah. Lepas tu bawah tu dia ada makam 70 para syuhada yang mati dalam, yang gugur syahid dalam medan Uhud. Lepas tu di situ ada lereng bukit Uhud. Saya pernah naik di kawasan Nabi. Bila Nabi cedera, sahabat Nabi bawa Nabi pergi ke kawasan bukit-bukit Uhud tu. Dulu dia tak pagar, sekarang dah dipagar. Waktu saya pergi tu, dia masih ada satu kawasan, dia macam gua kecil tu. Dia kena naik sikit, kena rabat sikit. Sekitar saya rasa mungkin dalam bangunan 4 tingkat tu. Dia kena naik. Selok-belok dia tu naik. Dan memang ada satu batu yang pernah Nabi duduk, dan batu tu memang sampai hari ni jadi macam kerusi. Allah jadikan ketika Nabi nak duduk tu, batu tu dilembutkan. Dan kawasan tu berwangi sampai sekarang. Walaupun dah diusahakan oleh kerajaan Arab Saudi ni, berusaha dia pembuh macam-macam tak mau bagi wangi. Sebab ada orang yang terlebih sangat pun ada. Orang patut main untuk takat tabaruk, untuk tengok, ambil
apa tengok iktibar Nabi kan, doa minta agar kita sampai di tempat yang pernah Nabi sampai. Dah lah tidak, dia berlebih-lebih sangat, dia ambil pasir bawa balik, ambil batu lah, ambil benda, lepas tu dia puja dan sebagainya, tu salah lah. Jadi kerajaan Arab Saudi ni pula dia pun tak mau benda-benda tu, dia pun sensitif sangat. Dia beri pagak, dia buh tik kambing, tik lembu, dia buh tak mau bagi wangi, tapi tetap bau wangi. Tuan-tuan bau tak tahu bau kat mana wangi tu. Kok batu dia pun tak bau wangi, pasir dia pun tak bau wangi, tak ada. Cari pun tak jumpa. Syekh Nazrul Nasir kata memang dia dah banyak kali pergi pun tak tahu bau wangi tu, tapi masuk kawasan gua tu bau wangi. Dia berkata tu mungkin tempat yang Nabi pernah masuk dan singgah, maka Allah zahirkan tempat tu dapat kelebihan. Tu kelebihan Nabi. Mana? Maka kalau kita tengok di kawasan Uhud tu, Masya Allah, punyalah jauh daripada Madinah. Nabi boleh pergi, boleh pula rabat bukit, turun bukit dan sebagainya. Ketika tu umur Nabi 55 tahun. Selepas daripada berlakunya Uhud, puak-puak musyrikin mereka rasa mereka menang dalam perang Uhud, maka mereka menghimpunkan tentera digabungkan dengan Bani Khatfan dan beberapa puak musyrikin yang lain, mendapat gerombolan yang besar sekitar 10,000 tentera. Maka nak menyerang Madinah dengan cara pengepungan Madinah. Maka berlakunya perang Khandaq pada tahun 5 Hijrah. Pada bulan Syawal. Ketika berlakunya perang Khandaq, Nabi SAW berumur 57 tahun. Selepas perang Khandaq berlakunya perang Khaybar yang berlaku pada tahun 7 Hijrah. Umur Nabi ketika itu 59 tahun. Selepas berlakunya perang Khandaq, berlakunya perang Hunain pada tahun 8 Hijrah, disebut perang yang besar ni yang Nabi sertai. Nabi dah berumur 60 tahun. Selepas berlakunya perang Hunain, berlakunya perang Khaybar. Berlakunya perang Tabuk 9 Hijrah. Dalam semua peperangan yang Nabi sertai, peperangan yang paling besar adalah perang Tabuk, menentang tentera Rom 100,000 orang. Tentera Islam sekitar 30,000. Maka ketika tu umur Nabi 61 tahun. Masya Allah. Bayangkan umur 61 tahun wajib pencin duduk dalam medan perang. Kalau kita agak-agak tahu mana. Kalau kita berperang dengan cara kondisi penjagaan kesihatan kita hari ini, umur 40 tahun ke atas pun dah jam dah. Kawasan resat. Kalau dah sekat dia panggil resat lah kan. Kawasan kor kesihatan kat belakang tu duk sambut, bukan hak kena tembak. Bukan hak yang putih tangan kena bom, putih kaki, cabut kaki ni, bukan. Hak sambut kat belakang tu gaul, bom darah tinggi. Alah, nak perang. Tuan-tuan tahu tak, adrenalin peperangan dia rasa dia tu lain tau. Nak tahu rasa peperangan timing paintball. Malu try tengok atok sehari lawan muslimat sama muslimat. Sama muslimat lah, janganlah lelaki. Tak ada masalah muslimat sama muslimat. Bukan nak suruh apa pakai boxer ke apa, pakai baju biasa. Main paintball. Baru rasa adrenalin perang tu. Takut tau, dia jadi takut, dia penat dia walaupun 5 minit je dalam perlawanan, letih dia tu tak boleh buat bincang. Sebab tu kalau tanya saya, sukan apa yang paling penat? Paintball. Badminton penat, tapi dia stagnan, dia jadi ni, penat dia naik graf dia. Futsal kita lari time bola kat kita mungkin bawa, kita penat. Time bola kat orang, kita boleh relax lah. Paintball tak boleh, kita nak protect diri sebab kita tahu kalau aku tak protect diri kena tembak kat orang. Walaupun duduk belakang bunker tu, adrenalin tu laju. Tu peperangan. Penat betul-betul tau, penat. Nonton 5 minit bangun satu badan, besok bangun siap. Tapi sukan macam tu yang perlu keluar banyak kalori, bakar banyak, sebab dia membantu dua-dua, fizikal dengan kita punya moral ni. Kepala otak kita memfikir macam mana nak selamatkan diri. Sukan paintball. Lepas tu kena jagalah kesihatan. Malu-malu jogging. Bila malu dia tengok orang bukan Islam, mereka ada pagi-pagi kan, Aici lah apa benda kan. Buatlah malu. Cari benda.
Duk kat rumah tu buat lah bagi ada aktiviti. Lah ni kan ada YouTube, buka bagi instructor tu dalam TV, dia maklum menari. Bukan menari lah, buatlah kat rumah. Duk atas petik air kau, duduk pandai lah, duduk kat mana pun. Yang penting buat aktiviti tu bagi ada. Sampai tak ada langsung sian kat tubuh badan kita. Ayah-ayah kita sama lah, kita bakal jaga. Saya pun takut bab kesihatan kan. Sebab tu saya setiap minggu saya akan cuba untuk timbang badan. Tak mau berat saya lebih daripada 8. Paling tinggi saya pernah naik 82. Sekarang maintain 80. Jadi bila berat naik tu kita beringat lah, tak minum manis. Kan, makan takat padan-padan patut. Ini lebih pada belah sakar lagi, tengah malam pun dah tokok 2-3 biji burger, pukul 11 pergi makan kat kedai tom yam. Janganlah makan ni hanya untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dia atok checklist tu, mentang-mentang Sungai Petani ni macam kedai makanan tu ada. Ni geng-geng rombongan nak main daripada Johor, apa tengok Sungai Petani ni benda apa tak ada. Slipper celup tepung ni tak ada. Betul, Sungai Petani ni bandak makanan. Bandak makanan, maklum nak apa ada belakang. Kepala budak tak ada macam-macam. Hal lain semua ada. Kedai sarapan pagi, rumah sarapan, rumah menunggu. Saya pergi baru ni rumah menunggu. Dia buat rumah sarapan, memang menunggu sungguh sejam nak sampai makanan. Hari tu, bukan niat makan tengah hari. Belum malas makan benda-benda viral ni, orang ramai. Itu dia, saya setiap pagi saya datang untuk pergi sarapan dengan anak-anak pergi sekolah. Pergi dating dengan bini lah. Bini aku bukan bini orang. Jadi carilah tempat-tempat yang jadi macam tu sikit kan. Jadi Sungai Petani ni macam-macam tempat makanan. Jadi janganlah makan untuk hidup. Dia makan dia hidup, jangan tak makan. Apa aku. Jangan hidup untuk makan. Jaga kesihatan, jaga kesihatan. Malu kita nanti nak jumpa dengan Nabi kalau fizikal tak jaga. Dah tahu tengok badan naik mendadak, masing-masing jagalah. Jaga dengan cara yang kamu mampulah. Kami tak pergi gym ustaz. Dah, gym 20% je. Makan tu. Cara gaya hidup tu. Macam mana cara nak mengelak makan banyak? Makan buah dulu. Orang Melayu dia ajar makan buah selepas makan. Salah. Dalam dietitian, makan buah dulu. Baru makan nasi. Itu Nabi ajak. Sebab tu ajak kat rumah kita bagi ada banyak buah. Bagi ada banyak buah. Agar disiplin makan buah dulu baru makan nasi. Sebab apa? Nasi akan jadi kurang sebab kalau kita dah makan sesuatu awal tu. Kalau dalam kaedah adab makan dalam Islam ni, Nabi ajar apa? Yang pertama minum air dulu. Sebelum mula makan tu, ambil segelas air ke apa, minum dulu. Agar, sebab perut manusia ni, dia ada limit dia. Dia bukan ada tong tambahan lah. Bukan ada tong tambahan pula diisi 50 liter lagi kot tepi. Tak ada, tu sudut wiper. Hang badan besar tak mana pun, limit dia ada. Jadi, kalaulah perut itu 100%, maka isi dengan air dulu 20% dah masuk dah. Lepas daripada air yang tak boleh makan bersulamkan air, itu je. Tapi sebelum mula makan tu ambil air dulu, buah dulu, lepas tu ambil buah. Makan buah. Buah banyak-banyak makanlah, janganlah buah. Kalau tuan-tuan kecil mana, jangan makan buah anggur, jangan makan buah tembikai. Itu buah-buah yang kandungan gula dia tinggi. Dia kena tahu penyakit masing-masing, ada buah yang mungkin boleh trigger. Kalau mungkin yang buah yang normal, kalau apple hijau ni baik untuk jantung. Banyak kan buah-buah ni, cuba tengok khasiat-khasiat dia pula yang sesuai dengan kesihatan. Kismis banyak sangat pun tak elok tak? Kismis banyak sangat sebab kismis ni dia manis. Tapi bolehlah makan. Macam makan buah dulu. Ambil buah apple ke, buah apa-apa, jambu ke apa, makan buah dulu. Baru makan dengan nasi. Makan nasi tu akan jadi kurang. Tapi dia kata, ustaz, saya makan banyak juga, kena cek pergi perubatan Islam. Takut ada benda lain tumpah makan juga. Tak tahu, tak tahu. Benar? Jadi jaga. Pemeliharaan yang pertama pada anggota, jaga bab kesihatan. Tolong jaga bab kesihatan. Tuan-tuan doa insya-Allah kita beli 2 ekor dah kan, benih kuda.
Saya nak tambah lagi 8 ekor, kita bawa masuk sini, maklum petang-petang main naik kuda. Lah gelak pula ada orang suruh naik betul. Ha. Nantilah tunggu kuda main tu. Kuda 2 ekor dah ada dah ni, cuma saya tak bawa main sini sebab nak siapkan stable dia bagi elok apa semua dulu. Bayaran tak ada bayaran berapa main lah, insya-Allah ambil kat main tumpang ambil manfaat insya-Allah. Petang-petang bawa anak. Saya hari Rabu Khamis lagi dah penuh sangat dah tu. Untuk memanah pada hari Rabu Khamis dah penuh. Nanti cuba bincanglah nanti dengan instruktor yang tu main hari lain. Ibu-ibu main waktu lain lah, hari Ahad ke, Isnin ke, Selasa ke. Sebab Rabu dengan Khamis kita ada kelas budak-budak. Kelas Quran yang tajwid untuk budak-budak dekat masjid, ada Pasar. Jadi budak-budak tu je dekat 100 orang dah. Jadi mereka dah duk main. Jadi kalau ibu-ibu nak main selain daripada waktu tu. Nanti cuba deal dengan instruktor staff saya yang duk jaga bab memanah tu, cuba deal dengan mereka. Ku ada geng muslimat yang ni, nanti geng muslimat ni buatlah jawatan kuasa apa, jawatan kuasa untuk mengaji ni. Bolehlah berhubung nak aktiviti apa-apa, maklumkan. Mana tahu contoh kita pergi apa ni, cuti mana-mana ke, pergi umrah sekali ke, buatlah jawatan kuasa sama-sama apa. Nah, yang jemaah tetap ni. Nah, insya-Allah kita panjau lagi ni jalanan, insya-Allah mudah-mudahan bersama. Jadi yang pertama, jaga dalam bab kesihatan fizikal, dan yang kedua, memelihara dia daripada sifat keji. Mazmuah tadi lah, benda yang tak nampak, benda yang alami, tapi wajib kena jaga. Dan mensyukurkannya, adab yang kedua diajarkan, wajib ke atas kita mensyukuri semua nikmat Allah bagi pada tubuh badan. Wajib kena jaga. Maka tanda takat tu dulu. InsyaAllah yang ke depan tu kita akan sambung pada minggu depan. Dia nak ulang kaji sikit. Wajah sekolah kita itu. Wajah rumah. Tanda tekat tu. Ada pen tak? Safan ada pen tak? Kasih. Okay, baik. Jom kita baca mengulang sikit untuk rumah kita. Siapa yang dah hafal, alhamdulillah, saya ucapkan tahniah. Setelah itu kita kata apa? Setiap kali kalau pengajian kita tidak berlangsung, maka kita akan menghafal, wajib kita menghafal ayat-ayat lah, surah-surah pilihan ni. Jadi surah pilihan yang kita pilih 2 minggu yang lepas adalah surah Kahfi, daripada ayat 1 sampailah ayat ke-5. Jadi siapa yang dah hafal terus ikut pada bacaan, kamu hafal. Yang belum hafal, ambil dan buka melalui telefon ataupun melalui Quran, kita baca sama-sama. Kita ambil baca sampai ayat yang ke-5 tu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut baca terus saya. Kita tunggu saya, kita baca sama-sama. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. Siapa yang belum hafal balik ditolong. Sebab dia 10 ayat awal, 10 ayat akhir ni adalah satu banyak ganjaran yang disebut dalam bab surah Kahfi ni. Jadi ni dah hafal dah sampailah ayat yang ke-5.
Cuba ke depan ni sampai dah hafal, cuba habiskan sampai 10 pula. Nah, tak payah tunggu tak ada kelas. Nah, jangan sampai tak ada kelas. Kita cuma in case kalau tak ada betul-betul, sama ada kes saya tak sihat ke, atau peristiwa-peristiwa tertentu yang membuat kita terpaksa tangguh kelas, maka tu ukuran dia. Agar kita ada ikatan yang lain, jadi dengan hafalan. Adapun yang lain, tambah macam biasa. InsyaAllah saya dah bincang dengan pihak ustaz-ustaz di Madat ni. Hari Sabtu kita akan ada teknik hafalan karantina tu. Kita akan pada jam 9 sampai jam 11. Sambil-sambil mengulang Quran dan sebagainya, sambil buat betulkan bacaan tajwid, kita akan ajak cara menghafal Quran tu. Jadi mudah-mudahan pada Natal 10-20 tahun lagi, kalaulah Tuan Guru Haji Diawang mengambil masa 30 tahun menghabiskan kitab tafsir satu Quran di Masjid Rusila, maka mudah-mudahan kita doa juga berpuluh tahun kita boleh bina jaringan dengan pengajian ini, insya-Allah. Dan bukan hanya nak improve dalam satu bidang tasawuf sahaja, dalam bidang-bidang pengajian yang lain juga, insya-Allah. Nah, jadi tuan-tuan rahmati Allah, pada hari ini kita ada satu kempen kita nak lancarkan dengan ECJ. Pada satu pertubuhan di bawah ni, pada buka satu kaunter, diperjalankan satu kempen. Tak boleh kalau ni semua usahalah ambil seorang satu. Saya pun akan ambil pada bahagian saya pun akan ambil sekali lagi. Kita buat ini infak sekampit beras dengan nilai RM17. Dengan nilai RM17. Nanti tuan-tuan pergi di bawah tu RM17 dia tuan-tuan, tapi dengan asbab infak kita tu, kita boleh bagi kepada kita buat 6,666 kampit. Di bawah ECJ ni, mereka ada satu pertumbuhan baguslah mereka ni. Berjuta-juta ringgit dalam tempoh 2-3 tahun ni. Saya sebagai penasihat mereka. Mereka ni geng-geng yang trade saham. Ada kawan-kawan kita trade saham ni, lepas tu geng-geng buat bisnes. Mereka ni CEO belakang. Tuan tengok di bawah tu, mereka ni kaya dah ni. Tapi saja nak terlibat juga dengan projek kebajikan ni, mereka buat. Saya rasa saya ikut audit mereka yang tahun lepas, berapa juta yang mereka dah bagi untuk madrasah, untuk Sabah, untuk pendidikan. Mereka bagi tajaan untuk pelajar-pelajar nak belajar waktu apa ni, COVID. Mereka ni lah, geng SCG lah, ada di bawah sana. Jadi nanti ibu-ibu saya merayulah dalam bab ni. Saya tak dapat satu sen pun keuntungan daripada apa yang ibu-ibu buat, tapi saya nak tumpang pahala tu juga. Saya pun akan buat, siapa yang saya cakap saya kena buat. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah pun ambil lah. RM17 ni tak banyak tuan. Masuk pasar malam tak boleh beli apa pun RM17 kadang-kadang. Ikan temenung kita tengok dia. Lah, belah-belah lah dia rate dia kan. Tak turun lah, ikan temenung pun belagak dah lah. Dulu makan ketemenung susah. Lah makan ketemenung T20 tu. Kalau orang kaya boleh makan temenung hari. Dulu kita sampai temenung tengok letih tengok dia. Lah mahal. Jadi RM17 tu satu kampit beras yang kita boleh bagi kepada orang lain. Kita kongsi makanan kita dengan orang. Jadi di bawah sekali lagi, saya tak wajibkan, tapi saya merayulah agar semua siapa yang ada duit sikit, kita pakat beli. Jangan beli sekampit, jangan mampu lebih-lebih lah. Kalau ada 50, dah dapat 3 kampit. Bagilah. Tak tahu dah ambil baki, kena kurang RM1 pun ambil. Engkau ni, kan? 3 kampit. Kalau kita ni ada 1,000 orang, dah dapat 3,000 kampit. Boleh kempen-kempen ke orang lain juga. Saya lagi dalam grup WhatsApp tu kita ajak adik-adik kita. Kalau ada 5 orang adik-adik, ajak anak-anak kan, ajak jom mama keluarkan satu arahan, semua anak-anak mama kena infakkan beras. Bukan untuk saya makan, bukan untuk madrasah kita, bukan. Hak tu untuk kita nak bagi kepada asnaf-asnaf di luar. Kita bakat tolong. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita masih ada jemaah kita yang belum ada kitab. Saya ada, kita beli orang baru ni kita beli 200, tak cukup sebab setiap minggu ada penambahan anggota ahli keluarga yang baru dalam pengajian kita. Jadi untuk minggu depan saya akan beli juga kitab. Harga kitab ni tak mahal, RM14 saja. Jadi kita buat 2 konsep. Yang tak ada duit ambil, yang ada duit tolong beli untuk orang. Sama je lah. Tapi jangan semua buat-buat tak ada duit. Amboi kau mulut dakap punya tebal dekat tangan. Lah tu duk main buat kuasa duit. Janganlah macam tu. Yang mampu belilah RM14 je pun. Kira tidur mesin.
pakat-pakat lah. Yang mampu beli, ada RM30 beli 2 buku, sedekahkan satu untuk orang lain. Ni bukan ambil untung. Saya mana harga yang beli tu, hak tu yang kita bagi balik pada tuan-tuan. Jadi yang kita dah tajar dah 200-300 buku dah daripada pihak saya sendiri dengan badan. Jadi ibu-ibu pun ambil lah peluang. Tuan-tuan ingat, kita mengaji ni, selama orang kita mengaji dapat pahala, kita dapat tumpang orang yang tolong pegang buku tu. Nah, jadi kalau boleh minggu depan saya nak, kalau boleh seramai yang mungkin, kalau boleh semua, kalau boleh saya nak ni semua tu ada buku dia. Imam Ghazali sebut apa? Ilmu ni macam binatang liar. Kalau kita tak tulis dia, maka dia akan lari. Sayanglah mengaji puluh tu hilang. Kita pula ingatan kita bukannya macam Imam Syafi'i. Hak belajar tadi pun lupa dah. Apatah lagi yang minggu lepas, yang 2 minggu lepas, sadaqallahul azim. Nah, jadi untuk minggu depan saya merayulah untuk semua usahakan tu ada buku tu. Tak beli kat sini pun tak apa, beli sendiri pun boleh. Nak baca dalam question bahasa Jawi pun boleh. Jawi lama pun tak ada masalah. Boleh. Sama je. Cuma susunan ayat untuk saya pilih yang baru ni sebab apa? Cetakan yang baru ni, susunan ayat dia sesuai dengan anak-anak muda kita pun boleh belajar. Kalau kita buat cara online kan, cara online di Facebook pun dia pun boleh ikut. Buat di TikTok pun dia pun boleh ikut. Sebab anak-anak muda kita kena raih hak tu juga. Kalau tanya saya pun nak baca pakai kitab Jawi tu kalau boleh. Tapi sebab nak raih anak-anak muda kita pun boleh ikut kod Facebook minggu lepas saja 10,000 orang boleh join. Lebih daripada 30,000 orang, okey lah. Kod TikTok pun 10,000 orang dapat join. Jadi dia pun dapat kebaikan juga. Jadi kita yang ada di sini bagi ada buku, takkan tak ada aku bau nampak tak elok, nampak tak comel lah. Ada jadi minggu depan. Dan yang ketiga, saya kata tadi, saya laluan keluar, tuan-tuan terus corner kok kiri. Gerbang tu terus kiri. Tuan-tuan jangan risau. Kita dah tunjuk map dia tuan-tuan straight aja, lalu kok kecil bema, nampak Ustaz Adi Anwar punya Darul Iftar sebelah, straight lagi, tuan-tuan akan keluar jumpa Lencong Barat balik. Kalau tuan-tuan tunggu lampu isyarat ni, sadaqallahul azim, maka sejam akan sangkut setiap minggu benda yang sama. Jadi sekali lagi staf saya akan, guide kami akan tolong bantu. Siapa ketegak akan cabut tayar dia. Tak usah nak buat akal lah. Akal je no, kena pikul ni. Kami tahu semua nak kena kau tu juga. Rumah saya kena pikul tu juga. Tapi sebabkan kita tunggu, dia akan ganggu orang yang lain. Jadi saya minta kerjasama semua kononnya. Pertambahan cuma 1.7 kilometer sahaja kalau ikut jalan kono. Tapi jimat masa itu sahaja. Nah, street jago tu, lagi ada kita dah print besar-besar dah. Ini laluan tu bagi ibu-ibu ayah tengoklah. Dan yang keempat lagi makan. Alhamdulillah hari ini dan mulai pada minggu ni, setiap minggu kita akan masak untuk jemaah. Duit mana? Duit tuan-tuan perempuan lah. Untuk maklumat, Masjid Madat ni tak ada tabung untuk kita simpan duit. Jadi apa yang tuan-tuan sumbang setiap minggu, duit tu kita akan bagi semula untuk orang ramai. Setiap pagi budak-budak yang mai semayang di masjid kita dapat duit poket RM5. Ni besar-besar ni mai, malu-malu tak dapat nah, dia kena pakai baju sekolah. Budak-budak, alhamdulillah setiap pagi berpuluh budak-budak datang semayang subuh berjemaah dekat masjid kita. Masjid kita tak ada khariah tau. Jadi kita terpaksa buat program-program macam tu nak tarik budak-budak ni main subuh. Bila budak-budak main, siapa lagi kita main? Ayah mereka kena main juga. Jadi mereka nak main apa? So budak-budak pagi-pagi rasa 40-50 orang tu ada kot no? Dia main semayang dekat masjid kita. Budak-budak. So dapat dia poket RM5, dia pergilah sekolah dengan duit tu. Jadi duit tu saya dapat mana? Ya tu ibu-ibu ayah bagi-bagi lah. Pengurusi Ustaz Ashraf tu, abang Ustaz Ashraf tu, dia pengurusi masjid. Dia tu buatlah akaun. Dia tak payah, saya kata kita satu-satunya masjid, saya tak mau ada akaun. Bila ada akaun, kita nak simpan duit. Saya tanya tuan-tuan lagi sekali, tuan-tuan bagi duit sumbangan ni, tuan-tuan nak saya simpan ke tuan-tuan nak saya belanja? Siapa yang nak saya simpan? Sebab saya nak kena buka akaun kalau ramai yang nak simpan. Jujur ni, tak betul ni. Sebab ada masjid dia suka simpan duit. Mesyuarat Agung ada 100, 200 ribu, 500 ribu lah. ASB ke apa ni? Oh senang. Masjid Madat tak ada akaun, tak ada akaun nak simpan. So apa yang perlu buat? Wajib habiskan. Jadi apa yang tuan-tuan sumbang, kalau tak habis saya akan carry forward untuk minggu depan masuk lagi banyak. Minggu ni kita start dengan 1000 pack makanan lebih dulu. Untuk minggu depan kita akan tambah. Dan kita bantu asnaf staff yang mungkin susah-susah macam 2 minggu lepas dadih kita buat ada 300 dadih, cok meneram lah, nasi lemak lah. Saya nak bagi duit tak boleh, saya bagi dengan cara you masak, you buat, mai hantar, kita bayar.
duit tu. Ada orang baru nikah tu, saya ada anak dia nak masuk mengaji sekolah MRSM, duit tak ada, saya kata boleh hantar makanan tu, kita bagi dengan cara macam tu, kontrol dengan cara macam tu lah, kita tolong. Bagi kita tu boleh tak mau bantu dengan cara cash ni, sebab ada dua ambil kesempatan kan. Jadi masjid sembah. Nah, apa yang tuan-tuan bagi, kita akan bagi balik kepada tuan-tuan insya-Allah. Nah, jadi sekali jemput makan, kalau tersalah tersilap lebih kurang saya minta maaf. Mungkin ada kesalahan daripada pihak kami, saya sebagai tuan rumah bagi madat, saya mohon jutaan kemaafan lah. Jadi insya-Allah minggu depan kalau tak ada arahan minta, bawa anak-anak. Saya rasa menarik lah kalau tengok ibu-ibu tengok program. Saya lalu tadi program macam nak pergi next round. Kita sewa super duper tu besar gedabak tu, kita sewa untuk kegunaan pada hari Jumaat. Hari Sabtu. Maksudnya mereka boleh main lah. So ibu-ibu main mengaji, anak-anak yang kecil tinggal sana. Yang remaja bawa pergi ke sana. Yang nak mengaji, yang nak buat kerja sekolah, kita buat di atas tu nanti insya-Allah. Kita buka pelan-pelan lah, setiap minggu kita cuba tambah baik apa yang kurang. Ibu-ibu maklumkan kepada saya apa keperluan yang boleh ditambah baik lagi. InsyaAllah pada bulan 9, bulan 10 kita cadang pada setiap hari Sabtu kita akan wujud pasar madat. Pasar madat. Saya dah kontak dengan geng ayam Bismi. Kita akan jual ayam dengan harga lantai. Sudah saya beli dengan harga tu, kita akan jual kat tuan-tuan dengan harga tu. Yang tak mampu beli dengan harga lantai. Yang mampu beli dengan harga ikut nak bayar berapa. Faham tak? Contohnya harga lantai ni kami sebagai pembekal dapat RM6 sekilo. Contoh. So kita akan buka dengan harga RM6 juga sekilo. Pada yang tak ada duit beli dengan harga RM6. Tapi yang mampu, so kami tak rugi. Jual RM6 tu tak rugi apa, tapi tak untung apa lah. Penat sajalah. Tapi yang mampu, maklum suami dia anak Papa Mega Holding contohnya. Jangan beli RM6, uduh dengan pangai. Belilah dengan harga RM7-8, bagi sedikit keuntungan agar boleh subsidi orang-orang yang susah. So tak ada sewa untuk fasar tu, kita akan cuba. Sebab sekarang saya takut parking ni tak cukup dah. Saya cuba nak sewa tanah di belakang tu untuk kita buat parking, dan di kawasan sini kita boleh buka pasar. Jadi maklum-maklum mai nak beli bahan ni, mai awal sikit sama mengaji. Lepas tu balik ambil barang-barang tu, balik masak. Lembu kita akan sembelih setiap minggu. Tu tak apa, saya boleh sembelih sendiri. Terus tim-tim kita lapor, kita jual dengan harga yang harga lantai juga. Saya tak mau untung apa kat situ, nak bagi orang boleh pakai rasa. Kalau lembu kita ambil yang 300 kilo, kakas dapat 200 kilo lah kita kata, 180 kilo. So 180 orang dapat seorang sekilo. Beli dengan harga, kalau kata kat market sekarang mungkin RM40 kot sekilo. Tapi kalau kita buat, beli sendiri lembu sembelih, kita potong-potong sendiri, boleh dapat RM30 atau RM25, jual dengan RM25 harga lantai. Yang kurang berkemampuan, yang mampu beli dengan harga normal. Itu je lah. Dan kita usahalah, kita usaha pelan-pelan. Kita tambah baik tempat kita. Saya pun tak ada kemampuan untuk buat seorang-seorang. Saya dengan sokongan ibu-ibu ayah lah saya mampu buat. Jadi kita buat sama-sama. Nah, sebab tu saya suka kalau mungkin boleh rancang nanti, bincang sama-sama geng muslimat, muslimin ni, tubuh jawatan kuasa sesama kamu. Jawatan kuasa pengajian hari Sabtu. Jadi boleh bagi feedback apa yang nak dilontarkan, kita tambah baik sama-sama. Boleh? Boleh? InsyaAllah. Anggap tempat ni tempat kita semua. So apa yang kita nak bangunkan dengan keadaan yang boleh jadi contoh untuk orang lain boleh ikut. Setiap daerah kita nak ada pusat lapangan ilmu yang boleh main macam ni juga. Bukan hanya di Sungai Petani. Kita kesian ada yang main daripada Penang, ada main daripada Parit Buntang, setiap minggu main. Main daripada Johor, main daripada Negeri Sembilan. Di tempat lain pun perlu wujud tempat-tempat yang macam ni, insya-Allah, mudah-mudahan. Nah, jadi yang baik semua daripada Allah. Atas kelemahan dan kepada kedaifan ilmu saya bercakap, saya mohon maaf kalau mungkin ada kekasaran bahasa, tertinggi suara ataupun terkata pada mana-mana itu kelemahan yang saya lakukan. Tak ada arah melintang. Kita jumpa lagi pada minggu depan pada 26 hari bulan, insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab kita. Allah memberikan keberkatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka fi ummazina. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami sedang kami tak sedar. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan. Ya Allah, Ya Allah, sekalian anggota yang kau pinjamkan pada tubuh badan kami banyak berkhianat kepadanya. Ya Allah, dan kami berkhianat kepadamu. Ya Allah, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami. Ya Allah, pada kami yang masih ada mak dan ayah, kau izinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mak dan ayah kami. Ya
Ya Allah, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mak dan ayah kami, Ya Allah. Ya Allah, kalau ada kesalahan pada mereka, izinkan segera kami mohon kemaafan. Kami takut Kau akan mengembalikan anak-anak yang derhaka kepada kami nantinya, Ya Allah. Ya Allah, kalau mak ayah kami telah meninggal dunia, bermudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka. Hiasilah kubur mak dan ayah kami sebagai taman-taman syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, pada kami yang sakit, Kau sembuhkan penyakit-penyakit kami. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasuah, syubhah, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami. Ya Allah, berkatilah majlis kami pada hari ini, Ya Allah. Rahmatilah pada semua tetamu-tetamu yang hadir hari ini, yang jauh-jauh datang, Ya Allah. Ada yang datang 800 km daripada tempat kami, Ya Allah, untuk kami bersilaturahim. Maka Kau jadikanlah ini sebagai amal yang memberatkan timah amal bagi kami semua, Ya Allah. Ya Allah, jadikan penyaksian dan pertemuan kami pada hari ini, Allah, sebagai pertemuan yang dapat kami bina sampai kami mati, Ya Allah, dengan jalan pengajian, Ya Allah. Ya Allah, janganlah ada kepentingan, kebencian, perkara yang tidak baik, hasad sama kami, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada rombongan-rombongan muslim-muslimat yang hadir, yang jauh, yang dekat, yang saya tak mampu sebutkan nama, tetapi wallahi tak mandahkan sedikit pun keilmuan. Sekadar dulu terima kasih. Nanti kita jumpa lagi di masa akan datang, insya-Allah.